إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita sampai ke hari ini. Kita masih lagi dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah dengan keizinannya, dengan taufik dan hidayahnya, menjadikan hati kita lembut untuk sama-sama hadir ke surau ini, dan juga dengan taufik dan hidayahnya maka kita masih lagi dapat meluangkan masa untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ini melihat meneliti sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita sering meneliti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita masih lagi kita masih lagi bincangkan tentang beberapa hadis yang masih lagi berkaitan dengan pembukaan kota Mekah, tapi dah tinggal 1-2 hadis, dan insya-Allah kita akan masuk tajuk baru lepas ni, insya-Allah. Jadi kita habiskan bab ni tuan-tuan, masih lagi bab pembukaan kota Mekah. Kita melihat satu hadis daripada Ibnu Asakir yang meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan bandar Mekah memanggil Sufyan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan Harith bin Hisham. Kata Umar seterusnya, demi Allah, kini Allah telah dapat menaklukkan mereka dan pasti kita akan tahu mengenai apa yang telah dilakukan mereka sebelumnya. Bila Nabi berjaya membuka kota Mekah, menawan kota Mekah, Nabi panggil 3 orang ni, Sufyan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dengan Harith bin Hisham. Ini ni musuh-musuh ketat Nabi SAW. Sayyidina Umar dah kata dah, alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala dah dapat takluk mereka semua. Dan kita pun dapat bayangkan dah bagaimana perlakuan mereka sebelum ni kepada Rasulullah dan kepada Islam. Sayyidina Umar duk fikir berdasarkan hadis ni tuan-tuan, parahlah 3 orang ni. Habislah diganyang dengan Nabi ni. Mendengar ucapan Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkata,
Bila dengar Sayyidina Umar cakap macam tu, Sayyidina Umar bangkitkan keburukan perangai 3 orang ni. Sebelum itu, dalam memusuhi Rasulullah dan Islam, bila Rasulullah dengar ucapan Umar, Rasulullah jawab, perumpamaan antara aku dan kamu adalah sebagai Nabi Yusuf ketika saudaranya telah menganiayanya datang kepada Nabi Yusuf. Baginda hanya berkata kepada mereka, pada hari ini kamu tidak akan aku tuntut sedikit pun. Semoga Allah memaafkan kamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Penyayang. Ketika Umar mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian itu, maka dia malu dan memang baginda berkata kepada kaum Quraisy ketika baginda memaafkan mereka. Habis hadis tu. Jadi bila Rasulullah sebut tu, aku ni macam Nabi Yusuf, kata Rasulullah. Nabi Yusuf masa kecil buang dalam telaga, pergi buta, ambil dia kafilah, bawa sampai Mesir, masuklah penjara 7 tahun, duduk dalam, kena fitnah, kena penjaraan, kemudian dikeluarkan setelah beberapa tahun, dikeluarkan, dia memegang perbendaharaan Mesir. Dia jadi orang yang penting yang menjaga harta Mesir pada ketika itu. Ketika dia berpeluang untuk membalas dendam kepada abang-abangnya yang meletakkan dia dalam peri buta dulu, menipu ayah dia Nabi Yaqub alaihi salam sampai buta Nabi Yaqub. Kemudian dia 2 orang dengan Bunyamin ni selalu disakiti oleh abang-abang dia yang 9 orang ni. Kan? Peluang tu ada. Ketika abang-abangnya dalam keadaan sesak, kering kontang, tak ada makanan, datang ke Mesir, minta tolong ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kena. Tapi adik-beradik tak kena je. Sehingga Nabi Yusuf kata, aku boleh bagi macam-macam, tapi kau kena bawa saudara kau. Kau ada saudara lelaki tak? Yang ada tu buat. Nak suruh bawa Bunyamin. Kan? Nabi Yusuf tak kenakan abang-abang tu. Dan diampunkan, dimaafkan kesalahan abang-abang pada ketika itu. Rasulullah kata, aku macam Nabi Yusuf. Aku maafkan semua. Bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar malu. Payah tuan. Bermusuh berpuluh tahun, Nabi. Semayang kena pijak, tangkuk Lepas tu pula semayang kena baling pula, diletakkan pula isi perut kambing, isi perut unta, tangkuk Diusir daripada kampung halaman. Berapa kali nak dibunuh. Berpakat satu Makkah nak membunuh dia, terpaksa lari pula. Lari masuk gua dengan sahabat sampai kena patuk ular Sayyidina Abu Bakar. Sampai di Madinah, walaupun dah lari di Madinah, tidur pun pedang kat pinggang. Nyawa sentiasa terancam. Sahabat-sahabat Nabi dia awal Islam, dia tidur bawa pedang. Tak aman hidup Nabi tu. Oleh kerana perbuatan orang Quraisy pada ketika itu. Dihalau daripada kampung halaman. Nak dibunuh berapa kali. Tangkuk, kena pijak, macam-macam lah. Dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya apa yang Nabi buat? Nabi memaafkan. Satu contoh budi pekerti yang cukup tinggi kan. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Taala puji Rasulullah, engkau tu akhlak kau yang cukup besar, cukup hebat wahai Muhammad. Payah nak buat macam tu. Ini baru basuh lantai, jiran sebelah rumah ayam terberak. 7 keturunan bermusuh. Ayam berak atas lantai ni, dia tahu latih basuh-basuh ni. Berak ayam tu, 7 keturunan dia bermusuh orang sebelah rumah tu. Bukan kat sini, di Afrika. Tapi tempat terima rembau juga. Alahai. Langgar sikit. Orang tu tanam pokok, dia tanam pokok. Daun jambu orang tu selalu masuk rumah dia. Setiap hari dia kena sapu tu. Marah. Masa-masa muka puluh tahun. Sebab apa? Togah dia, daun jambu masuk. Kalau luka pun. Marah. Benda-benda remeh-temeh menyebabkan pemusuhan berpuluh-puluh tahun. Itu di antara kelebihan umat akhir zaman. Orang Melayu kat ya. Tapi Nabi sampai nak kena bunuh, kena bijak tangkuk, boleh beri maaf yang tu ya. Malu Sayyidina Umar. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kan disuruh kita menjadi seorang yang pemaaf. Kerana orang yang pemaaf ni, dia bukan sikit-sikit dia punya ganjaran Tuhan. Syurga yang seluas langit dan bumi ni.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu, berkajalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, dan juga segeralah kepada syurga yang Allah Ta'ala sediakan, yang luas syurga itu seluas langit dan bumi. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa macam mana yang Allah Ta'ala sediakan syurga seluas langit dan bumi ini? Sifat dia satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia ni suka bersedekah. Dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, dia tetap sedekah. Sedekah tak menyakitkan jiwa dia. Bahkan dia rasa bahagia pula dia boleh bersedekah ke orang. Satu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz. Kedua, orang yang Tuhan sediakan, Allah Ta'ala sediakan syurga ini seluas langit dan bumi ini, sifat dia, dia al-kadhimin al-ghaiz. Dia boleh menahan marah. Dia tak capek nak melonting, tak capek nak lalut marah tak tentu pasal. Dia boleh menahan marah. Macam kita menunggu lepeh lah, jam marah, orang potong laju sikit marah, orang hon-hon sikit marah, orang bodoh kecil-kecil dah marah tentu pasal. Cubalah tahan diri tu. Dia tengah buat kereta, zoom kereta laju. Dia bawa Honda, yang potong tu kancil, memang menyerap lah. Dia nak marah. Salah orang tu mungkin nak pergi buang air, atau kencing bona kau, nak bini nak bersalin kau. Marah tu pasal gila tadi. Memang lain kawan tu, kalau motong di 20, bila kalau mesti motong tu 80, 100, memang kau laju lah nak motong. Marah. Sebab apa? Yang motong tu kancil. Tapi kalau BMW potong dia tak marah. Dia sadar diri, BMW. Tapi kalau dia buat Honda, datang Azia yang kontot tu, datang kancil, siap lah. Marah. Itu pasal jam marah. Awal ambil sikit marah, lombap. Kita pernah kena marah kan, itu dah kita tahu tu. Marah itu pasal. Ini payah ni. Allah Ta'ala syurga sediakan kepada orang yang al-kazimina al-ghaiz. Boleh menahan marah. Kan? Dengan orang rumah kat rumah, jangan capek marah. Kan? Dia lotih, kita pun lotih. Kan dia marah, kita pun marah. Bosi dengan bosi, keluar api. Ting api keluar. Bila orang baling bosi, kita tahan dengan kain. InsyaAllah. Dia tak ada apa, dia tak berapi dah. Seorang kena sabar. Jadi jangan pemarah. Yang ketiga ni kita punya fokus. Wal'afina 'anil nas. Orang-orang yang boleh memaafkan orang lain. Orang-orang yang boleh memaafkan orang lain, Allah Ta'ala ganjaran dia besar. Syurga yang seluas langit dan bumi. Sebab apa? Payah nak buat tuan. Dan ingat lagi perangai tu, tak pek dan nak timur dah tadi. 7 keturunan minta maaf. 7 keturunan kawan tu. Dia pun hidup tak 7 keturunan. Keturunan dia pun dah lupa dah cerita tu. Dia masih lagi berendam tu, sampai dalam kubur tu. Bangun ke masyar tu, dah jumpa orang tu, dah lopuk orang tu. Sampai ke masyar dia kau jarang tu. Punyolah perangai. Khuzil afwa wa'mur bil urfi. Surah apa tu? Surah Anfal. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khuzil af, jadilah seorang yang pemaaf. Suruh orang buat kebaikan dan hindar, berpalinglah daripada orang yang jahil, orang bodoh. Jangan dibuat bertongkar. Kalau bertongkar dengan orang jahil ni, dia tak ada sudah dah. Tak ada sudah. Allah Ta'ala kata tinggalkan orang. Tinggalkan orang-orang yang jahil ni. Jangan bawa tongkar orang jahil. Dia takkan ada sudah. Kita bergaduh tak habis. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah Ta'ala sebut kan, kata dia balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Barang siapa yang boleh memaafkan dan membuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah Ta'ala tak suka pada orang buat zalim. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat yang
menyuruh kita memaafkan tuan banyak. Jadi Nabi akhlak dia Quran. Kan? Kana khuluquhul Quran. Bila orang tanya macam mana akhlak Nabi kepada Aisyah, Aisyah kata akhlak Nabi ni macam Quran. Macam mana isi Quran tu macam tu lah Nabi. Dan sungguh Nabi memaafkan orang-orang yang telah berlaku zalim kepadanya. Sehingga Nabi sebut dalam hadisnya, ma naqasat sadaqatun min malin, kan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah, tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Allah tak, Nabi sebut dalam hadis, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta. Allah Ta'ala tidak menambah sedikit pun kepada orang-orang yang pemaaf, melainkan kemuliaan. Maknanya Allah Ta'ala beri kemuliaan pada orang yang pemaaf. Dan Allah Ta'ala tak beri apa-apa pun pada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah Ta'ala angkat darjat. Jadi tuan-tuan, berusahalah kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Nak jadi pemaaf ni pertama sekali jiwa kita kena cool, kena tenang, kena relax, tak sampai nak melalut itu pasal, insya-Allah kita boleh tahan diri. Kalau tidak tuan-tuan, susah kita nak jadi orang yang pemaaf. Ibnu Zanjawiyah, hadis yang lain, meriwayatkan daripada Ibnu Hunain radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke bandar Mekah pada hari penaklukan bandar Mekah, baginda sambil memegang dua pasak pintu Kaabah berkata, tahukah kamu sekalian apakah yang hendak aku lakukan terhadap kamu sekalian? Orang Quraisy berkumpul, Rasulullah berucap di Kaabah, kau tahu tak aku nak buat apa? Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijawab oleh Suhail bin Amru, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia dan daripada keturunan yang mulia pula. Pasti kamu akan berbuat baik pula terhadap kami kerana kamu mampu untuk berbuat yang sedemikian itu. Suhail kata macam tu. Bila Nabi dengar permintaan kaum itu, hati Nabi menjadi hibah. Kemudian Nabi pun memaafkan mereka sambil mengatakan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya yang pernah menganiayanya, aku maafkan kamu pada hari ini, semoga Allah juga maafkan kamu. Qala la tathriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada, kita kosong-kosong lah, kata Nabi Yusuf, maafkan kau semua. Yaghfirullahu lakum, moga Allah Ta'ala memaafkan kamu semua, kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudara. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar kita, Nabi melihat sirah sahabat nabi-nabi terdahulu, menjadi panduan dalam kehidupan Nabi. Tengok sejarah Nabi Ibrahim, tengok sejarah Nabi Yusuf, dibuat panduan. Kita umat akhir zaman ni tuan-tuan, kita tengok pula sejarah Nabi dan para sahabat, kita jadikan panduan. Dalam banyak-banyak masalah kita tuan-tuan yang kita hadapi dalam hidup kita ni, sebenarnya masalah-masalah tu masalah manusia. Orang hidup sebelum itu pun manusia. InsyaAllah penyelesaiannya ada. Apa yang berlaku di zaman Nabi, apa yang berlaku dalam hidup Nabi sebenarnya adalah merupakan jalan penyelesaian untuk umat terkemudian. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu itu pada diri Nabi itu adalah ikutan yang baik. Sejarah hidup Nabi itu kalau diingat sungguh-sungguh daripada A sampai Z, dah cukup dah untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita hari ini. Dalam banyak kes. Banyak kes bila kita rujuk, kita akan jumpa. Berlaku masalah atas muka bumi ni, ada masalah. Rujuk zaman Nabi, kita akan jumpa penyelesaian. Kita akan jumpa penyelesaian. Tapi malangnya kita tak merujuk ke situ. Sedang Allah Ta'ala dah bagi hint, bayangan dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ikutan kamu. Jadi kena ikut. Tengok, kita kaji kehidupan Nabi ni. Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai ketua masyarakat, Nabi sebagai imam masjid, surau, Nabi sebagai jiran tetangga, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai seorang anak. Segala-galanya Nabi adalah manusia seperti kita. Cuma dia diberikan wahyu. Dia maksum, dipelihara daripada dosa. Jadi kehidupan Nabi itu sebenarnya dah cukup dah untuk kita contohi,
dan kita rujuk menjadi bahan rujukan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah keduniaan kita hari ini, tuan-tuan. Kemudian Imam Baihaqi dalam kitabnya meriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke bandar Mekah, baginda terus menuju ke Kaabah sambil memegang pintu Kaabah. Nabi masuk pegang pintu Kaabah. Ini hadis yang lebih kurang sama dengan atas tadi. Baginda bersabda kepada kaum Quraisy yang sedang menunggu keputusan baginda dengan perasaan cemas, bagaimanakah menurut sangkaan kamu sekalian? Apakah yang akan aku lakukan terhadap kamu sekalian? Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijawab oleh mereka, kami percaya bahawa engkau adalah saudara kami dan anak orang mulia lagi penyayang. Ucapan ini diucapkan sebanyak 3 kali. Dengan hibah hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya yang pernah menganiayanya. Aku maafkan kamu pada hari ini. Semoga Allah memaafkan kamu sekalian dan Dia adalah Maha Penyayang. Dengan adanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh orang Quraisy yang pada awalnya ketakutan, kini mereka keluar semuanya meminta maaf dan memeluk agama Islam. Cantik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak simpan marah pada orang, tuan-tuan, sebenarnya kita menyelamatkan jantung kita. Kalau kita simpan marah kat orang, kita sebenarnya tak sayang ke jantung sendiri lah. Hati kita sakit mana orang tu. Bila kita marah dengan orang, kita tak memaafkan, selama-lama lah hati kita sakit. Hati orang marah pada seseorang ni sebenarnya dia ditawan oleh syaitan. Dia ditawan. Dah lah tawan, lepas tu dipower ni dia syaitan. Dibakar, kau marah lagi, kau marah lagi, kau marah lagi, kita kan. Panih gitu. Kan? Panih. Sebab tu bila kita marah, Nabi suruh kita berwuduk. Bila berdiri disuruh duduk. Bila tengah duduk disuruh baring. Ketika tu syaitan iblis orang membawa tu panih, marah lagi, panih. Setiap hari di power jantung kita, sakit jiwa kita. Orang sebelah tu keluar SPM, musuh kita tu lah. Kita marah dengan dia. Anak Israel pula, anak kita tak Israel dah goram kita lagi, ya Allah, dah jauh. Tengok tu, dibakar lagi dah kapam bola bawah jantung kita. Air gayo pula, tukar kereta baru pula dia, Honda. Kita pakai kereta Proton Iswara lagi, dah goram lagi, ya Allah, sakit jiwa kita. Allah, ya Allah. Jalan mana tengoklah bini sedang pasang lansir baru, tabahlah tu. Dah goram lagi sakit kita, ya Allah. Bila Tuan nak sakit hati? Ada budak-budak lalu, acik tu bagi rumah acik tu RM5 seorang. Orang lain bagi RM1, lagi goram kita pun bagi RM1 kat dia. Budak-budak ni, dia khabar acik sebelah tu bagi RM5 kat dia. Lagi sakit jiwa kita. Sampai bila tuan-tuan nak jadikan jantung tuan tawanan iblis? Dibakar, diporun setiap hari. Selagi itulah tuan marah sakit. Bila kita memaafkan, sebenarnya kita membebaskan jantung kita daripada tawanan. Hilang sakit jantung kita. Sonok kita jumpa dengan sahabat-sahabat orang-orang. Selagi kita marah kat orang, selagi itulah kita sebenarnya diperbudakkan oleh iblis. Innama yuridu syaitana ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan ni dia memang nak suruh kita bermusuh, bergaduh, berbunuh-bunuh sama sendiri. Itu memang kerja syaitan. Jadi bila kita ada marah, itu penyebab. Kan? Marah tu macam bahan bakar minyak gasolin untuk syaitan. Senang yang cucu api. Ni terbakar je. Dah ada minyak api, terbakar tu. Jadi jadilah seorang yang pemaaf seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kehidupan kita akan lebih bermakna dan tenang. Habis tuan-tuan bab pembukaan kota Mekah. Kita masuk ke tajuk yang baru, nombor yang ke-76, iaitu kisah Ikrimah memeluk agama Islam. Jadi Ikrimah ni adalah anak kepada Abu Jahal. Sedikit tentang Ikrimah ni, anak kepada Abu Jahal, member rapat kepada Khalid bin Al-Walid. Ikrimah ni seorang penunggang kuda yang hebat, seorang pemuda Quraisy yang berani, sama macam ayah.
Dia cukup memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana terpengaruh dengan ayah lah. Ikrimah ni. Lagilah bertambah Ikrimah ni marah ketika perang Badar, ayah dia meninggal. Mati ayah dalam perang Badar. Lagi bertambah kemarahan Ikrimah kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya dia memeluk agama Islam juga kerana Allah Taala berkehendak sedemikian. Bila dia masuk Islam akhirnya tuan-tuan, Ikrimah ni dia jadi seorang yang mewakafkan hartanya untuk Islam sehinggalah akhirnya dia tewas, dia syahid dalam perang Yarmouk menentang tentera Rom. Ketika tu dah berasak-rasak orang Islam tak apa nak ramai, dia menunggang kuda membelah musuh. Khalid Al-Walid nasihatkan dia, jangan kau pergi. Kata Ikrimah kepada Khalid Al-Walid, tinggalkan aku wahai Khalid. Kau dah lama berjihad dengan Rasulullah. Aku baru lagi sebab Islam Khalid Al-Walid awal lagi. Aku dah banyak buang masa dia. Kau dah lama berjihad. Maka dia pun belah barisan musuh. Akhirnya dia tewas, dia syahid. Itu yang dalam hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud Mus'ab kan. Ketika orang cari saat-saat akhir dia kawan-kawan baiklah dia, termasuk dengan Suhail, termasuk dengan Haris bin Hisham. Tiga orang ni dah nak menghembuskan nafas yang terakhir. Dengar seorang minta air. Suhail minta air. Kata ni Hisham, bagilah kat Suhail. Suhail tak dengar pula si ni Ikrimah minta air, bagilah ke dia. Kerana masing-masing mendahulukan sahabat. Akhirnya tiga-tiganya syahid tanpa minum seti air. Itu kisah Ikrimah. Dan walaupun ayah ada seorang yang memusuhi Islam, Fir'aun zaman tu dia kalah. Abu Jahal ni Fir'aun zaman Nabi. Tapi anaknya seorang pejuang Islam yang hebat. Itu sedikit tentang Ikrimah. Kita tengok tuan-tuan apa yang dicatatkan oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ni. Al-Waqidi dan Ibnu Asakir meriwayatkan bahawa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, ketika hari penaklukan Bandar Mekah, Ummi Hakim binti Harith bin Hisham, isteri Ikrimah, memeluk agama Islam. Bila Rasulullah masuk dengan 10,000 orang tentera tu, Rasulullah memaafkan antaranya terawal 10 orang wanita Quraisy masuk Islam. Termasuklah isteri kepada Ikrimah. Isteri kepada Ikrimah. Ummi Hakim berkata, ya Rasulullah, Ikrimah berlari ke Yaman kerana takut kamu akan membunuhnya. Apakah kamu mahu memaafkannya? Oh Ummah, sayang ke aki ya Rasulullah, kau Ikrimah, aku punya suami dia lari ke Yaman. Boleh tak kau maafkan dia ya Rasulullah? Ummi Hakim memohon kemaafan untuk suaminya. Rasulullah SAW menjawab, ya, aku maafkan. Bila Ummi Hakim dengar tu, dia cukup syukur hati dalam hadis tu kan, dia keluar mencari Ikrimah. Dia menyusul Ikrimah dari belakang nak cari juga suami ni. Dengan ditemani oleh hamba sahaya kepunyaan Ikrimah. Ikrimah ni dia hamba lelaki Jadi dibawa hamba lelaki ni jadi penoman lah. Dan hamba lelaki untuk cari Ikrimah ni, menyusul dari belakang. Di tengah-tengah perjalanan, hamba ni pula selalu menggoda Ummi Hakim ni. Jahat perangai hamba ni. Hamba ni kafir, kan, tak Islam. Tapi Ummi Hakim ni dia pandai menolak ya. Sampailah dia di perkampungan Bani Ak. Sampai ke perkampungan tu, dia minta pertolongan daripada suku orang Arab. Suku orang Arab kat situ. Kemudian akhirnya suku Arab tu tangkap hamba ni, ikat. Jadi dia tinggallah Ummi Hakim ni. Ummi Hakim ni cari suami seseorang. Kan, hamba dah kena ikat, dia carilah Ikrimah ni. Akhirnya jumpalah dia Ikrimah yang duduk berehat di tepi pantai Tihamah. Lepas tu Ummi Hakim pun minta
suami ni berhentilah. Janganlah pergi jauh lari ke Yaman lagi. Baliklah ke Mekah balik. Kata Ummi Hakim ni, aku dah meminta kemaafan bagimu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta suami balik ke Mekah sebab dia kata aku dah minta maaf bagi pihak engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ikrimah, benar ke? Apakah benar kamu telah meminta maaf untukku? Ummi Hakim menjawab, ya, aku meminta maaf untukmu. Kan, isteri mana tak sayang suami? Kan, kalau isteri tak sayang suami, masalah borek tu, masalah hasi tu. Macam mana pun kita bertongkar pun baik, lepas tu balik. Kalau bertongkar tak baik-baik tu mah, tu masalah tu. Lagi masalah pula kalau isteri tu 2 dan black belt, laki pun 3 dan black belt juga. Tak berhenti-berhenti, tak ada yang kalah tu. Semua kuih. Lelaki penceramah, isteri pun penceramah. Parah. Dua-dua lecturer kan. Sampai ke pagi lah. Tengah malam bergaduh sampai pagi. Tak berhenti-berhenti lah berceramah dulu. Akhirnya berhenti juga tak. Gitulah sepatutnya isteri. Jadi dia minta maaf untuk suami ini kepada Rasulullah. Lepas tu bila diberitahu, akhirnya Ikrimah pun baliklah ke Mekah. Di tengah perjalanan Ummi Hakim menceritakan perbuatan hamba Ikrimah terhadap dirinya. Kerana itulah hamba itu dibunuh oleh Ikrimah dan hamba itu masih kafir. Ini kita lah. Hamba macam-macam apa perangai. Geram nak Ikrimah. Berhenti dek suku Ad tu. Korek lah kawan tu mampui. Bahasa itulah bahasa kasar. Mati. Ikrimah bunuh hamba. Hamba tak jadi hamba yang baik. Ketika itu hamba tu masih lagi kafir. Dua-dua pun belum beriman lagi, termasuk Ikrimah. Bunuh hamba tu. Dan dalam perjalanan Ikrimah ni, nak sampai ke bandar Mekah, Rasulullah dengar. Rasulullah dah pesan dah kepada para sahabat supaya jangan ungkit-ungkit perbuatan Ikrimah yang lalu. Jangan. Di tengah perjalanan Ummi Hakim menceritakan perbuatan hamba. Ketika Ikrimah masih dalam perjalanan mendekati bandar Mekah dan beliau memberi isyarat kepada para sahabatnya, beliau ni Nabi. Ikrimah bin Abi Jahal akan memeluk agama Islam dan akan berhijrah. Kerana itu kalau datang janganlah kamu menghina nama ibu bapanya, kerana penghinaan terhadap orang mati akan menyusahkan orang yang masih hidup dan tidak akan bersangkutan dengan orang yang sudah mati. Nabi pesan. Kang Ikrimah datang kau nampak kan, jangan kutuk-kutuk dia. Kita pun kena perangai macam mana Ikrimah dia musuh dengan Nabi kan. Nabi kata jangan sungkit, jangan usik pun ayah dia. Jangan usik pun cerita ayah dia. Ayah dah mati dah. Tak ada kena-mengena ayah dengan dia. Kan Nabi sebut. Menceritakan orang yang mati ni sebenarnya menyakitkan orang yang hidup. Orang yang mati tak ada apa benda, orang dah mati. Kau cerita ayah sekarang, sakit hati Ikrimah. Rasulullah pesan pada para sahabat. Jangan cerita keburukan. Kat sini pun kita dah ambil pengajaran ni. Abu Jahal tu. Kan? Rasulullah pesan. Jangan cerita keburukan orang. Anak-anak dah jadi baik ni. Rasulullah pesan kepada para sahabat. Dalam kesempatan itu Ikrimah meminta kepada isterinya Ummi Hakim untuk berhubungan badan dengannya. Dia tak Islam lagi masa tu. Kan? Dia tak Islam lagi. Isterinya menolak dengan tegas sambil menolaknya. Aku ini seorang muslimah sedangkan kamu adalah seorang kafir. Dia sayang rumah ni bawa nak suruh suami dia Islam juga. Kan? Suami tak Islam. Dia nak suami itu Islam. Sangkut mewadah jalan, tanggung risiko dengan seorang lelaki hamba. Akhirnya jumpa suami bawa balik, nak Islamkan suami dia. Suami kita dah Islam dah. Cuma dia berdongkur lama warna. Payah nak bangun subuh. Itu perjuangan seorang isteri tu. Suami kita dah Islam. Masalah ada sikit. Dia tak apa nak pergi ke surau. Dia tak apa nak pergi ke masjid. Dia tak apa nak suka ceramah-ceramah agama ni. Itu orang kerja isteri tu. Isteri ni dia jadi penguat lah.
Dah lama tengok kan, lelaki tak pergi surau masjid tu tabu lah. Bang Datuk Argentina ke kan. Orang perempuan memang tak pergi masjid surau tak apa bang. Orang lelaki jangan buat. Kalau dia marah, tak ada marah ke bang. Saya nasihat abang ni. Kalau marah minta maaf lah. Gurau itu kan. Supaya dia pergilah kan. Suami jadi, sepatutnya isteri dia jadi penguat. Jadi penguat. Jangan pula isteri bila dia menambah burukkan lagi. Masa apa balik ni bang? Minta berkenan betul lah panggil sianu tu. Dia makan tadi kita. Ada dah kelas tu. Ditogur je nak. Itulah suka mayang kat masjid. Surau. Rumah nak boleh semayang lah. Macam tu bini parah. Aku dapat bini macam tu, susah. Sakit jiwa lah lelaki tu. Sampai aku sudah lah dia tak pernah tiang surau, tiang masjid. Tak payah ke surau masjid dah susah je. Kan abang balik malam susah nak buka. Kan tu marah-marah lah tu tadi. Mayang kat rumah ni tak payah surau-surau dah tadi. Kok jam tu bini payah tu. Patut pagi-pagi kejut bang. Dah kumpet dah. Semayanglah tahajud lah. Orang tak boleh semayang. Kan doa sekalian sihat kita sekeluarga. Sajuk hati lagi kita. Sajuk hati lagi Allah hai. Dulu saya pernah cerita kat sini kat masjid kawan saya dah. Dia Terengganu. Nak kahwin. Saya lah tukang penulis surat dah. Sebab khabar bahasa kita cantik sikit. Tak tahulah kita tulis lah macam-macam lah. Saya nasihat lah budak perempuan tu. Bangunlah, bacalah Quran, bangunlah awal subuh, bertahajud, macam-macam lah nasihat. Lepas kahwin, bini yang kejut dia. Saya ingat gitu. Duduk pergi kawan tu. Malu saya korang tadi. Kau tulis surat tu tinggi mana nilai. Tiap-tiap hari dia kejut dan. Tiap-tiap hari tuan-tuan, isteri kejut. Sampai dia kata apa, saya ingat dia tinggi-tinggi dia kata sahabat ni. Sahabat ni hidup lagi. Kerja dengan Telekom. Pegawai agama Telekom. Sampai itu dia rasa ukur dalam banyak-banyak isteri, tolaklah isteri Nabi atas muka bumi ni. Isteri dia lah orang yang paling baik atas muka bumi. Pula dia kejut dengan setiap hari. Setiap hari pagi dia kejut dengan saya, dia dah bertelakum lah. Saya pun dia, kalau macam tu lah memang dia. Saya tak sebut sebab nak mau sebab berakam kan. Tak apa, saya tak sebut lah nama ni. Kan, kau konon dia dia. Awak kawan tu ada kat sini, duduk kat ni lain lah. Kan? Saya kata betul, kalau macam tu lah kau khabar. Apa lagi, sebab kau khabar bini kau ni sebaik-baik bini. Selama saya hidup, anak saya dah 7 orang. Orang rumah saya tak pernah nak marah. Masa muka pun tak pernah. Yo tadi. InsyaAllah. Kau lah orang beruntung tu khabar. Masa marah tak pernah. Masa muka pun tak pernah. Marah lagi. Saya khusus dengan dia tu. Saya khusus. Siapa dia ajak saya makan, dia nak belanja kau ni kur. Tak pernah belanja kau, belanja. PD. Tengah makan tu, telefon orang rumah. Apa rumah? Bang, jangan lupa makan ubat. Oh, rumah ingat sampai makan ubat. Ingat. Ayang tuan, ya Allah ya Tuhan. Satu lagi, saya khabar, saya berani kata, inilah isi yang paling baik, yang dia paling untung sebab saya ingat orang rumah pun tak, orang rumah saya pun tak boleh buat macam ni. Tapi orang rumah dia buat. Dalam keadaan orang rumah orang lain tak boleh buat macam tu. Isi dia seorang ustazah. Bekerja. Mengajar. Gaji semua dia bagi kat lelaki kat kawan saya ni. Kawan tu kejut, pula kau bagi gaji kan ni gaji kamu, gaji kan ada gaji. Gaji ni banyak ni, kau tak kerja pun boleh dan tanggung kau. Tak bang. Duit ni sebenarnya saya dapat kerana keizinan daripada abang. Jadi abang ketua keluarga, abang simpan duit ni. Kalau terdosak kau apa-apa, kereta kau anak kau, abang gunalah duit ni. Kalau saya nak, saya minta. Ada macam tu. Orang Rambau macam tu lah. Saya bukan cerita orang Rambau ni. Isi orang Rambau semua bagi duit ke lelaki. Orang topik lain tak bagi. Tuan, siapa sini? Tak ada. Isi saya pun tak boleh buat. Kan? Ya Allah ya Tuhanku. Memang susah nak cari macam tu. Sehingga saya pernah cerita dulu. Kasut itu tercabut tapak. Dikit dengan gotah.
Sekali lelaki jemput ketap angkat apa jalan kau polik jalan kau ni kaki sakit kau. Tak ada dia suruh kaki dia suruh. Tengok kaki tu kenapa? Ya Allah, meleleh hai mata kawan saya. Ya tapak cabut dikit gotah kat atas dia. Cikgu dia jipet 8 tu. Dia bosan, gotah ke? Apa kau tak minta duit? Minta nak nyusah bang. Boleh pakai ni bang, boleh hikit yang gotah teh. Tak malu dia pakai kasut yang tu kat sekolah tak? Ada yang tu? Ada kan? Sebab tu saya kata, kau antara orang yang paling beruntung lah Syekh. Akhirnya isteri dia meninggal tahun lepas. Allah Ta'ala sayang. Kan? Baru setahun 2 tahun isteri dia meninggal. Oh, anak-anak semua qari-qari'ah. Hasil didikan rumah dengan dia sendiri. Anak dia pernah Johan, sesekolah Johan kebangsaan lah. Qari. Itu orang anaknya bagus-bagus, tuan-tuan. Tani isi dia yang bagus tu. Sebab tuan-tuan, bila isi macam tu, suami pun tak rasa susah nak bagi duit. Itu sebab kan, bila macam tu berlaku, dibawa rumah yang pergi Bank Islam masuk begitu, dia buka dia apa nak bagi hadiah dia. Dia buat buku. Ni ah. 120,000 masuk dalam buku. Bagi ke rumah. Ni buku kau, duit kau. 120,000 ringgit. Maknanya siapa nak 120,000 ringgit, orang perempuan, kau nak buat macam tu lah. Sebab lelaki tak Islam. Ramai lah orang kaya. Dapat 120,000 daripada suami. Dah jauh kita sosial kan, kita masuk ke pangkal jalan. Nak cerita tadi kenapa dorongan isi itu sepatutnya kepada suami tuan-tuan. Supaya apa? Suami kita ni dia dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni pendorong, kita pun dapat saham dapat angin yang sama-sama. Dia ketua kan, mudah-mudahan keluarga kita selamat bawah lindungan Allah Ta'ala macam tu. Okey. Ketika Ikrimah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sangat bergembira sekali dengan kedatangan Ikrimah itu. Dan Ikrimah sambil berdiri bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, isteriku memberitahu bahawa kamu memberi maaf kepadaku. Apakah benar perkara itu?" Pertanyaan ini dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Benar," kata Rasulullah. Setelah itu Ikrimah bertanya kepada baginda lagi, "Apakah Islam itu?" Rasulullah menjawab, "Hendaknya kamu bersyahadah dan dirikan salat, tunaikan zakat dan kerjakan rukun Islam yang lain." Ikrimah menjawab dengan diliputi oleh perasaan terharu, "Ya Muhammad, demi Allah, ajaranmu sangat baik sekali. Sebelum kamu mengajak kami memeluk agama Islam, engkau adalah seorang yang jujur dan benar dan sangat berbudi baik." Dan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi dah digelar sebagai Al-Amin. Nabi masa muda lagi dah dilantik menjadi hakim, menyelesaikan masalah pertikaian. Ketua-ketua suku yang nak meletakkan batu Hajarul Aswad yang tercabut daripada tempatnya ketika banjir. Kan? Nabi lantik jadi hakim masa tu. Nabi dipercayai. Setelah itu Ikrimah mengucapkan 2 kalimah syahadah sehingga baginda sangat gembira sekali atas keislaman Ikrimah. Dalam kesempatan ini Ikrimah meminta agar diajarkan suatu kalimah yang baik bagi dirinya. Ikrimah minta Rasulullah bagi sesuatu yang baik. Nabi SAW mengajarkan agar Ikrimah sering membaca kalimah syahadah dan berikrar di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang berada di sekelilingnya bahawa dia termasuk seorang Muslim yang rela berjuang dan berhijrah. Nabi ajarkan kalimah syahadah, la ilaha illallah. Kan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, setelah petunjuk ini baginda bersabda, "Demi Allah, sekiranya kamu meminta kepadaku apa sahaja, pasti akan aku kabulkan." Ucapan Rasulullah SAW disambut baik oleh Ikrimah, "Ya Rasulullah, mintakan ampun bagi diriku yang telah memusuhi kamu dan mengejek engkau sama ada kamu tahu maupun kamu tidak tahu." Minta apa-apa? Minta kepada Rasulullah, mohon ampun kepada Allah untuk dirinya yang selama ini dah banyak mengejek Nabi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ikrimah. Nabi pun mendoakan
agar Allah mahu mengampuni segala dosa yang telah dilakukan oleh Ikrimah. Setelah itu Ikrimah berkata, ya Rasulullah, aku telah rela dengan doamu dan aku berjanji untuk menginfakkan hartaku pada jalan untuk membela agama Allah. Lepas tu harta-harta yang dia Ikrimah ni dia pun infakkan atas jalan Islam, atas agama, perang fisabilillah. Ikrimah termasuk orang yang menepati janjinya dan beliau selalu hadir dalam medan jihad sehingga terbunuh sebagai syahid. Ini dalam perang Yarmouk tu. Perang menentang tentera Rom, tak salah saya. Perang Yarmouk, dia syahid di situ. Dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dikatakan bahawa Ibnu Buhair radhiyallahu anhu berkata dengan singkat ketika Ikrimah sampai di hadapan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bergembira dan bangun untuk menyambut Ikrimah. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, kata Ikrimah, sewaktu aku berada di hadapan Rasulullah, aku berkata, ya Muhammad, isteriku ini memberitahu bahawa engkau memaafkan aku. Apakah perkara itu benar ya Rasulullah? Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah, benar, dan kamu aku maafkan. Ini hadis yang berulang-ulang, tuan-tuan. Hadis ni berulang-ulang daripada tadi. Cerita yang samalah, cuma diriwayatkan oleh orang yang berlainan lah. Kemudian seperti biasa hadis tadi kita jumpa Ikrimah mohon diampunkan, dimohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa lampau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakbulkan permintaannya. Kemudian Ikrimah meminta diajarkan satu kalimah yang baik baginya. Untuk itu baginda mengajar untuk membaca 2 kalimah syahadah dan dipesankan untuk ikut berjihad dalam jalan Allah. Itu dalam hadis, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah selalu iman kamu dengan sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itu ulama-ulama kita paling kurang pun kata untuk guru kita 10 kali subuh, 10 kali maghrib, itu paling malas lah. Lagi banyak kita buat, lagi baguslah, tuan-tuan. Janjinya itu dipenuhi, ajaran Rasulullah disambut oleh Ikrimah. Ya Rasulullah, aku berjanji aku akan menginfakkan semua hartaku untuk berjihad fisabilillah. Janjinya itu dipenuhi dan Ikrimah termasuk orang yang mati syahid di Ajnadain melawan tentera Romawi pada waktu pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, Ikrimah sedang berada dalam medan pertempuran melawan orang Romawi. Ketika Rasulullah wafat, Ikrimah perang gitu. Dan dia penuh janji dia. Dia berjihad bersama dengan sahabat menegakkan agama dan dia infakkan harta. Sahabat-sahabat dulu, dia takut harta banyak kat dia. Sahabat-sahabat kita sekarang, maksud saya, takut harta tak ada. Dia tak beza. Ada seorang sahabat zuhud. Tapi zuhud pelik. Zuhud dia membenci kekayaan. Siapa tu? Abu Zar Al-Ghifari. Zuhud. Sungguh zuhud. Pelik zuhud dia benci kepada kekayaan. Mana ada orang benci kaya? Abu Zar ni dia benci. Dia benci kepada kekayaan. Abu Zar Al-Ghifari ni. Kan? Masa dia di Syam, sahabat-sahabat semua kaya-kaya. Sahabat-sahabat semua kaya-kaya. Lepas tu dia tak suka. Dia benci kekayaan. Dia pun bawa Umar lari. Umar lari ke mana? Lari ke padang pasir. Apa nama tempat tu? Razbah. Itulah lebih kurang. Abu Zar Al-Ghifari. Sebelum tu, dia pernah pergi perang Abu Zar ni. Perang ikut Rasulullah berperang. Ketika nak pergi perang tu, kenderaan ni unta lama, unta tua. Jadi jalan tak laju lah, selalu tinggal kat belakang. Kita kalau dah lama pakai Asia tu dah buruk pun nak skru cabut, kita mesti nak tukar barunya. Dia tak. Selagi unta tua jalan dia bawa. Masalah nak pergi perang, orang laju dia tinggal kat belakang. Sesekali sahabat pandang, ya Rasulullah, Abu Zar tinggal ni. Tengok ada mencuri. Ni tinggal lagi. Ada lagi. Selalu tinggal kat belakang. Sekali tu tengok dah tak ada lah. Sahabat kata, ya Rasulullah, Abu Zar tak nampak dah. Rasulullah kata, kalau Allah Ta'ala berkehendakkan dia bersama kita,
dia pasti akan bersama kita. Kata Rasulullah. Tak lama tu kejauhan nampak berdabu-dabu. Apa tuan? Rasulullah nampak dengan sahabat berdabu. Orang berlari. Abu Zar ditinggal ketunggangannya lambap dia. Ditinggal dia lagi. Dia mengojar tentera Islam dalam keadaan dia tak ada tentera. Yang bayang Abu Zar. Mana dia kotor Tak ada kotor. Kan? Ini yang dilakukan oleh Ikrimah. Habis semua infak. Maksud Abu Zar ni dia tak suka kotor. Dia nak suka hidup susah-susah itu. Berkojar dia. Bila Rasulullah nampak dia berkojar, Rasulullah sebut. Rahman Allah ke atas Abu Zar. Abu Zar yang berhijrah dalam keadaan keseorangan. Yang berjalan dalam keadaan keseorangan. Yang mati dalam keadaan keseorangan. Dan dibangkitkan dalam keadaan keseorangan. Sahabat-sahabat tercengang. Apa maksud Nabi ni? Nabi sebut, bila nampak Abu Zar lagi, Rasulullah kata, Rahman Allah ke atas Abu Zar yang berjalan keseorangan. Mati pun keseorangan. Dibangkitkan dalam keseorangan. Sahabat-sahabat semua diam. Apa maksud Nabi ni? Barulah orang tahu ketika Abu Zar pindah daripada tu Syam, sahabat-sahabat kaya tak suka dia pindah ke padang pasir dengan orang rumah dia. Dengan orang rumah dia. Orang rumah dia ikut pula. Rumah kita abang tak syukur duduk ke sini teman sini rumah ni orang besar-besar rumah dia. Jomlah kita balik kampung. Orang tak ada kat kampung tu dia biji rumah dia. Hari ni kita kata apa? Kalau abang nak berkawan dengan Menyet, baiklah jadi Menyet. Dia tak nak di situ dah. Kan? Tapi bukan orang Rambau, orang tempat lain ni. Marah kan? Ni tak, bini yang boleh ikut dia. Bini ikut dia tengah-tengah padang pasir tu, tak ada orang. Sehinggalah dia jatuh sakit, dia dah hampir meninggal dunia. Isteri dia hadapan dia. Menangis isteri dia. Kata Abu Zar, kenapa kau menangis? Adakah kau menangis sebab kau susah? Kata isinya, wahai Abu Zar, aku sedih bukan aku sedih kita tak ada roto. Bukan sebab kau sakit. Tapi aku sedih kalau engkau meninggal nanti wahai suamiku. Dengan kain apakah nanti aku nak tutup jenazah kau? Tak ada kain. Masya Allah. Tak kain. Abu Zar jawab dengan penuh yakin. Wahai isteriku, tak kala aku menghembuskan nafas terakhir nanti, kau bawalah jenazah aku ni ke jalan, tempat jalan pasir itu, gurun pasir itu, walaupun tak ada orang, bawa aku ke situ. Nanti ada seseorang yang akan menguruskan jenazah aku. Meninggal, nangis isteri dia. Ditarik susah payah ke padang pasir. Tiba-tiba lalu satu kumpulan. Rupa yang lalu tu adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tengok jangan siapa ni tarik orang ni. Tengok-tengok Abu Zar. Ketika itulah sahabat-sahabat terfikir, rahman Allah ke atas Abu Zar yang berjalan keseorangan, tinggal kat belakang. Mati pun keseorangan, mati tengah-tengah padang pasir, tak ada kawan. Tetapi sahabat-sahabat Nabi ramai-ramai yang menguruskan jenazah. Seperti mana disebut kepada dia, bawa aku ke situ nanti walaupun nampak tak ada orang, nanti ada seseorang yang akan menguruskan jenazah. Abdullah bin Mas'ud dibawa, uruskan, bawa solat sembahyang. Itu Abu Zar yang hidupnya untuk Islam. Dia antara awal, tapi dia tak ikut Nabi ke Madinah kerana Nabi mengarahkan dia balik ke perkampungan Ghifari, Bani Ghifar, supaya Islam ke semua orang. Dia dakwah semua satu kampung, satu suku Ghifari itu. Besar jasa dia kepada agama. Abu Zar al-Ghifari, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu, dah habis dah. Nanti kita akan tengok akan datang Safwan bin Umayyah. Dua tiga orang sahabat Nabi, Safwan bin Umayyah, Huwaitib bin Abdul Uzza. Ni kisah-kisah lepas ni, macam mana kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi memeluk agama Islam. InsyaAllah kita cuba ambil pengajaran nanti sejarah sahabat-sahabat Nabi, insyaAllah. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, malam ni kita baca doa kesyukuran sedikit hajat daripada saudara kita Salimam Cik Zaki, untuk sama-sama kita doa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesihatan yang telah diberikan kepada beliau oleh Allah Taala, selamat menjalani rawatan, pembedahan, dan sebagai tanda syukur anak sulung beliau selamat melahirkan anak. Mudah-mudahan cucu beliau menjadi antara cucu yang soleh atau solehah. Maka
membesar dalam keadaan yang baik, subur tubuh badannya, subur akal fikirannya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama berdoa pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita dan kita semua dirahmati dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu